غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan pada Tuan Pengerusi barisan, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan para asatizah, alim ulama, para ilmuwan, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan, kelapangan masa, kesihatan yang baik, jiwa yang tenang untuk kita sama-sama hadir pada malam ini, ke surau ini, untuk kita sama-sama solat maghrib berjemaah. Dan insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada malam ini dalam bab tanda-tanda besar akhir zaman. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat, mutakhir ini kalau kita lihat dalam media sosial kerap menceritakan tentang bagaimana sekarang berlaku sindiket penculikan kanak-kanak. Ada van yang berwarna putih pelik sedemikian, sedang mencari kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak sekolah. Kita baca pun kita seram sebab kita ada anak-anak. Tuan-tuan anak yang dah dewasa tak apalah. Kalau macam saya masih ada di sekolah rendah lagi, bimbang. Bimbang dengan keselamatan anak-anak kita ini yang tak tentu lagi di luar sana. Sebab macam-macam manusia ini, muka nampak baik tapi mungkin penyamun. Tapi tuan-tuan janganlah duk cop orang muka macam penyamun itu penyamun. Kadang-kadang muka macam penyamun tapi hati baik, kita pun tak tahu. Yang penting kita berhati-hati. Dan kita pesan pada anak-anak kita supaya jangan ikut orang yang tidak dikenali. Dia dah tahu dengan siapa dia sentiasa balik. Pergi balik sekolah dengan siapa. Kalau bas papa, naiklah bas papa. Jangan naik bas Ahmad pula atau bas Abu pula. Melainkan ada arahan yang jelas daripada tuan asal bas. Maksud begitulah. Dan pastikan anak-anak kita dalam keadaan berkumpulan. Jangan bersendirian. Berkawan, bersama-sama kawan, kemudian naik bas yang biasa dinaiki. Jangan ikut sesiapa yang tidak dikenali. Kita sama-samalah memberi nasihat kepada anak-anak kita yang masih bersekolah. Mereka masih anak, mereka tidak pandai berfikir dan mereka mudah mengikut pujukan orang-orang yang kadang tidak dikenali. Wallahu alam, sekadar pembuka bicara pada malam ini insya-Allah. Mohon saya nak betulkan kursi sekejap ya. Dalam ada kerusi rupanya dalam ni. Tu yang rasa macam tersangkut kaki. Kaki dah terkangkang dah ni. Ada kerusi rupanya. Tak apalah. Baik. Pada pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan tentang makna Al-Masihud Dajjal dan sebahagian sifat-sifat Dajjal yang kita baca daripada hadis-hadis sahih. Kita baru baca hadis yang baru yang pertama. Hari ini kita masuk hadis yang kedua berkaitan dengan sifat-sifat Dajjal. Baik, hadis yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suara saya jelas ke atau
dengung-dengung. Mendengung ya. Itu mungkin minta bagian multimedia lah, macam mana nak setting suara biar jelas. Ya. Saya cakap je. Bagian dalam yang kena setting. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut Dajjal di hadapan orang ramai. Lalu baginda bersabda, "Innallaha laisa bi'awar ala wa innal masihad dajjal a'urul ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyatun." Sesungguhnya Allah SWT itu tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masihud Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan, seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini daripada hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menyifati Dajjal bahawa dia adalah seorang muda yang berambut sangat kerinting, sebelah matanya tidak bercahaya, mirip Abdul Uzza bin Qatan. Tapi yang ketiga ini tidak ada dia punya matan hadis, hanya menceritakan tentang dia punya isi hadis tersebut. Tahu ya tuan-tuan matan tu apa? Matan tu dia punya hadisnya lah. Qala Allah Ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah matan. Dia punya ayatnya itu. Yang keempat, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masihad dajjal rajulun qasirun afja'u ja'dun a'waru matmusul aini laisa binatiyatin wala jahra fa inna ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbukum laisa bi'awar." Sesungguhnya Masihud Dajjal itu seorang lelaki yang pendek dan gemuk. Allah, pendek, gemuk. Jangan cakap saya pula ya. Saya ni pendek dan taklah gemuk, tapi gempal lah. Macam lebih kurang ya. Berambut kerinting. Oh, tak kerinting, rambut saya lurus. Alhamdulillah, selamat. Buta sebelah matanya, dan matanya itu tidak menonjol serta tidak tenggelam. Dia menonjol sangat pun tak, keluar ke dalam sangat pun tak. Yang sebelah kanan. Jika ia memperdayakan kamu, maka ketahuilah bahawa Rabbmu tidak buta sebelah matanya. Baik, hadis yang kelima. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma masihul dhalalati fa innahu a'warul aini ajlal jabhati aridun nahri fihi daf'an." Adapun Masihud Dajjal, kesesatan itu adalah buta sebelah matanya, lebar jidatnya. Jidat. Bila tengok kamus, jidat tu dahi. Dahi dia luas. Maknanya kita belajar hari itu Imam Mahdi pun dahinya luas. Dadanya bidang, bahunya bidang. Cuma dia tak sebutlah orangnya pendek, badannya gemuk. Kalau hari itu Imam Al-Mahdi orangnya seperti orang Israel, tegap dan kulitnya berwarna putih. Dia lain. Handsome lah. Sebab dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama pun sama. Tapi Dajjal dikatakan begitulah. Rambutnya kerinting, orangnya gemuk, badannya pendek. Apa tadi? Buta sebelah matanya, lebar jidatnya atau dia punya dahi, bidang dadanya, bahagian atas dan bengkok. Allah. Macam nak imagine. Ya. Dia pendek, gemuk, tapi dada dia bidang. Lepas tu bongkok sikit atasnya. Bukan bongkok, bengkok. Bahagian atas dan bengkok. Ya.
Kemudian yang keenam, hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu buta matanya sebelah kiri dan lebat rambutnya. Lebat pula, tadi kerinting. Jadi kita campurkan kerinting dan lebat. Tak tahulah macam David Arumugam ke. Dia kata satu kerinting, yang satu lebat. Oh, ya macam Arumugam lah. Terima kasih. Kumpulan Eliket. Hidup lagi orangnya. Adiknya dah mati ya. Loga Nathan. Baik, yang ketujuh, hadis Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna baina ainaihi maktubun kafirun, dan di antara kedua matanya termaktub tulisan kafir. Ya. Kafir, ya, dikata antara dua mata, mana di tengah-tengah. Sebelum ni kita lihat ada hadisnya menyebut sama ada perkataannya kaf, fa, ra berpisah ataupun bersambung, kaf alif fa ra kafirun bersambung. Dia ada dua pendapat. Satu, kaf fa ra bercerai, satu lagi kafirun bersambung. Ya. Kita nak mikir-mikir macam mana cari orang yang begitu ya. Kalau dibacakan dan dia punya personality tak jumpa. Si ada tulisan lagi di dahinya. Tengok semua. Nanda adalah dekat dahi. Nak cari tulisan kafir macam mana nak jumpa? Tak jumpa-jumpa. Ya. Tapi kita pun tak pasti. Sebab bila hadis cerita tentang akhir zaman ni, banyak benda-benda yang tak jelas. Nabi menjelaskan tapi tidak jelas. Sehingga kadang-kadang menjadi perdebatan ulama untuk mencari jawapan sebenar. Adakah yang disebut Nabi itu sebagai satu benda yang jelas ataupun sekadar simbolik? Sebab ada juga mengatakan benda ini simbolik. Ya. Tanda-tanda itu sebagai simbolik. Nak cari benda itu sebenarnya memang tak jumpa. Tapi mungkin ada simbolik-simbolik sebalik apa yang dinyatakan. Dan dalam satu riwayat disebutkan, Tsumma tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslimin. Kemudian beliau mengejarnya kafarah yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Itu dikatakan ada perkataan kafarah ataupun kafirun yang boleh dilihat oleh orang-orang muslim. Dan dalam satu riwayat lagi oleh daripada Huzaifah, yaqra'u kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik ia tahu tulis ataupun tidak tahu tulis. Maknanya perkataan kafirun atau kafara itu boleh dibaca oleh orang yang beriman, sama ada mereka itu orang yang pandai membaca atau tak pandai membaca. Buta huruf, buta kayu, bak kata P.Ramlee kan. Dia tak tahu baca, tak tahu tulis. Contoh orang, tapi dia beriman. Maka iman itu yang membolehkan dia membaca perkataan kafarat pada dahi Dajjal. Maknanya orang yang tak beriman tak nampak perkataan tu. Tak boleh baca. Ya, kafir itu pada Dajjal. Hanya yang beriman saja yang akan nampak, sebab yang membaca itu bukannya mata secara zahiriah, tetapi yang membaca itu adalah iman yang ada dalam jiwa dia. Sebab tu dikatakan walaupun dia tak boleh membaca, orang yang jahil dari segi bacaan, tapi kerana dia beriman, dia boleh nampak tanda kufur pada Dajjal. Baik, tulisan ini yang ada di antara kedua belah mata Dajjal adalah hakiki sesuai dengan lahirnya dan tidak sukar untuk diketahui oleh sebagian orang yang Muslim dan tidak diketahui oleh sebagian orang yang lain, iaitu yang kafir. Mana yang kafir dia takkan nampak. Ya? Takkan nampak tanda-tanda kafir pada Dajjal. Mungkin pada orang kafir, inilah pemimpin kami yang sebenar, pemimpin yang ditunggu. Ya? Masaya disebutkan pemimpin akhir zaman yang ditunggu, Masihud Dajjal.
oleh orang-orang kafir. Trek laluan telah pun dibina. Sebab itulah kejatuhan-kejatuhan kerajaan Islam yang ada, ya, sepanjang perjalanan. Kan kita dengar selalu Dajjal muncul daripada Isfahan, daripada tanah Iran atau Parsi. Jalan nak menuju ke Masjidil Haram Arab Saudi itu, semua negara dah dicantah dah. Iraq, apa, ataupun dah kucak-kacir. Syria, apa dah jadi? Jadi negeri-negeri itu semuanya laluan untuk trek, seolah-olah sudah memberi gambaran bahawa apa yang berlaku sebenarnya mereka tinggal menunggu kedatangan pemimpin mereka Masihud Dajjal di akhir zaman, dan laluan semakin mudah untuk menuju ke Masjidil Haram sana, Mekah dan Madinah, itu dia tujuannya. Tapi dia takkan boleh masuk. Walaupun dia ada treknya sampai ke situ, dia ada sejarahnya, nanti dia tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk. Tapi seorang laluan tu dah ada. Macam kita nak pergi laluan hutan, dah diterbas. Dah ada dengan lalu saja. Senang. Trek tu dah ada. Bahkan orang Muslim yang buta huruf. Saya ingat saya sebut, memang tulis begini. Buta huruf, cuma dia tak tulis buta kayu lah. Itu Piramli punya bahasa. Buta huruf, buta kayu. Ya, macam-macam. Nak mengajar mantra, itu mantra tu. Air mambang kuning, mambang air, mambang biru. Habis jadi mambang biru air laut. Macam-macam. Gambar pun dah macam-macam. Gambar toyol, orang pun ada. Ini apa? Ini mambang kepala otak kau berjambul. Rupanya kau bertiga tak pandai baca. Buta huruf, buta kayu. Pergi sekolah belajar. Orang-orang tua. Ya. Bahkan orang Muslim yang buta huruf pun boleh dapat membacanya. Hal ini disebabkan kemampuan memandang itu diciptakan Allah Ta'ala bagi hambanya. Bagaimana dan bila saja ia berkehendak. Ya. Kerana bermakna tulisan kafir itu adalah simbolik. Adalah benda yang tak nampak sebenarnya. Cuma bagi yang beriman, dia nampak simbolik kafir itu. Ya. Dia bukan tulisan yang ditulis oleh tangan. Kalau macam itu orang kafir boleh baca, boleh nampak. Ya. Sebab disebut sini hanya mereka yang beriman saja yang Allah berikan kemampuan untuk memandang perkataan kafir itu. Tulisan ini dapat diketahui oleh mukmin dengan pandangan matanya, meskipun dia tidak kenal tulisan, tidak kenal menulis, dan tidak dapat diketahui oleh kafir sekalipun dia pandai membaca. Sebagaimana halnya orang mukmin dapat mengetahui bukti-bukti kekuasaan Allah dengan pandangan matanya, sedangkan orang kafir tidak dapat mengetahuinya. Ya, dia nak membandingkan bagaimana orang mukmin dapat melihat kebesaran Allah Ta'ala dengan pandangan mata kasar kita. Melihat kejadian alam ini sudah nampak bahawa ini bukti wujudnya Allah yang Maha Agung yang mencipta langit dan bumi. Mana pandangan kita itu menampakkan sebalik kejadian ini. Tapi bagi orang yang tidak beriman, dia tak nampak. Dia kata, oh ini bumi, langit, bintang, bulan terjadi secara natural semula jadi. Kerana letusan, gas-gas, maka terbentuklah planet-planet yang terjadi secara tiba-tiba saja. Bagi pandangan orang-orang yang bukan beriman. Sebab mereka akan menidakkan dunia ini dicipta oleh Allah Ta'ala. Maka dia akan mencari teori-teori lain yang akan menidakkan. Termasuklah teori terjadi dengan sendirinya. Mana boleh benda jadi sendiri? Tak logik. Tuan-tuan duduk sini, tahu-tahu ada bangunan ke ni? Mana boleh? Duduk sini hutan je, pokok je semua. Mesti ada usaha ikhtiar manusia. Ya? Tebang pokoknya, cari batu, cari macam-macam. Ya? Batu semua daripada mana? Daripada bumi. Bumi siapa cipta? Allah Ta'ala. Kalau kayu-kayu daripada mana? Daripada pokok, hutan. Hutan siapa cipta? Allah Ta'ala. Semua kembali kepada ciptaan Allah SWT. Walaupun kita usahakan, sebab di dunia ni kita usahakan, usaha ikhtiar, tetapi punca asalnya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pengetahuan bagi orang mukmin tanpa mengalami proses belajar mengajar. Sebab pada zaman itu memang terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Imam An-Nawawi berkata, pendapat yang benar yang dipegang oleh para muhakkik ialah bahawa tulisan ini nampak secara lahir dan hakiki sebagai suatu tanda dan alamat yang diciptakan oleh Allah di antara sejumlah alamat atau tanda-tanda yang menunjukkan dengan qat'i akan kekafiran, kebohongan dan kebatilan Dajjal. Ya, mana ulama-ulama bersepakat, ya, bahawa tulisan ini memang boleh dilihat oleh mata kita yang Allah ciptakan bagi nak menunjukkan betapa inilah Dajjal, ya, yang kafir, pembohong dan membawa kebatilan. Dan tanda-tanda ini dinampakkan oleh Allah kepada setiap orang Muslim yang tahu menulis dan membaca mahupun yang buta huruf, dan disembunyikan untuk orang-orang yang dikehendakinya dari celaka dan terfitnah. Dan perkara ini tidak dapat dihalangi sama sekali. Ya, mana dia lebih syarah pada yang atas tadi. Ya, mana pada keseluruhannya benda ini boleh dilihat oleh orang-orang yang beriman, sama ada dia beriman yang memang pandai membaca ataupun dia tidak boleh membaca, ya, tetapi dia beriman, maka dia nampak tanda-tanda kufur atau kafir pada Dajjal. Dan tidak dapat dilihat oleh orang-orang kafir walaupun dia adalah orang yang pandai, apatah lagi adalah kafir, tak pandai lagi, memang tak nampaklah tanda-tanda Dajjal, tanda kafir pada Dajjal. Baik, itu tadi hadis berkaitan dengan hadis yang ketujuh. Hadis yang ke-8. Di antara sifat-sifatnya, yakni ciri-cirinya lagi, ialah seperti yang disebutkan dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengenai kisah Al-Jasasah, yang di dalam kisah riwayat itu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, lalu kami berangkat dengan segera sehingga kami sampai ke biara. Tiba-tiba di sana ada seorang yang sangat besar, hebat dan diikat dengan erat. Ya. Tapi hadis itu separuh sekeratnya, dia tak habis di situ saja. Ya. Mungkin nak menggambarkan bahawa manusia itu yang mereka mengandaikan itu adalah Dajjal yang sudah muncul. Ya. Sebab nanti kita akan lihat ada juga sebahagian manusia yang sudah dianggap Dajjal ketika masih hidup. Hadis serunya mungkin berkaitan dengan yang ke-8 ni kot. Kita tengok hadis yang ke-9 tu. Dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Semenjak diciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Besar tu mungkin menunjukkan bukan sangat besar saja, mungkin makhluk yang sangat berkuasa, makhluk yang sangat hebat mempengaruhi manusia ketika itu, ya, sehingga tidak dapat ditentang melainkan bila munculnya Imam Mahdi dan dibantu oleh Nabi Isa AS, dan Nabi Isa akhirnya membunuh Ad-Dajjal. Ya. Jadi manusia biasa ni tak dapat nak menandingi kehebatan, kebesaran dan kekuatan Dajjal. Ya. Ke-10. Dajjal tidak mempunyai keturunan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam kisahnya bersama Ibnu Sayyad. Siapa Ibnu Sayyad ni? Nanti tuan-tuan akan tengok. Kata Ibnu Sayyad kepada Abu Sa'id, saya bertemu orang ramai dan mereka mengira saya ini Dajjal. Ibnu Sayyad ni berkata, pergi dekat tempat orang ramai, maka orang ramai kata, aku ni Dajjal.
bukankah anda pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Dajjal tidak mempunyai anak keturunan? Abu Sa'id menjawab, betul. Abu Sayyad berkata lagi, padahal saya ada anak. Ya. Orang ini Abu Sayyad ini, Ibnu Sayyad ini memang orang yang hidup zaman Nabi. Ya. Dan dia, orang ramai mengatakan dia adalah Dajjal. Tapi dia itu yang dia tanya, kenapa orang kata aku Dajjal? Kan Nabi kata Dajjal ni tak ada keturunan. Saya ada anak. Macam mana saya boleh jadi Dajjal pula? Dia mempertahankan begitulah. Ya. Perlu diperhatikan bahawa dalam riwayat-riwayat di muka tersebut disebutkan bahawa Dajjal itu buta matanya yang sebelah kanan. Sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan juga bahawa matanya buta adalah sebelah kiri. Padahal semuanya adalah hadis yang sahih. Ini satu lagi pertikaian tentang buta matanya yang kanan ke yang kiri. Sebab dua-dua hadis sahih. Ada kata hadis buta sebelah kanan. Ada satu lagi hadis buta sebelah kiri. Duk macam cerita Piramli pula. Cerita Madu 3. Balik matanya bungkul sebelah. Telefon maknya. Telefon maknya dia pun alih tutup sebelah sini pula. Kejap kanan, kejap kiri. Pandai Piramli. Ya. Kahwin 3 tak salah. Macam Madu 3 tu. Tapi jangan ikut dia punya petua. Mesti pandai membohong. Mesti pandai temberang. Tetapi jangan sampai pecah tembelang. Buat apa nak menipu membohong? Berani buat benda tanggung lah. Terus terang, direct, gentleman. Kalau saya membohong, menipu, kan penat kita nak menipu. Nak berlakon. Ya? Tak letih ke? Sehari dua boleh lah berlakon. Setahun 2 tahun? Tak boleh tahan lah. Mengaku je lah. Ya? Kita belum lagi nanti tidur kat masjid. Makan kat kedai mamak. Aduh, macam-macam. Ya? Tapi kalau tuan-tuan berani, silakan. Tak ada masalah. Ya? Berani, ada berani, teruskan. Tak berani macam saya ni, cukuplah satu. Ya? Belum berani ya. Bukan tak berani, belum lagi berani sekarang ni. Tak nak ambil risiko. Ya? Fikir tanggungjawabnya. Jangan nanti kaki sebelah di neraka. Ya? Tapi fikir tanggungjawab yang kita kena tanggung. Banyak benda yang kita perlu laksanakan. Ya? Baik. Ini mana ni? Baik, mana kedua-dua hadis itu adalah hadis yang sahih. Hadis mengatakan sebelah mata kanan yang buta, hadis sahih juga mengatakan sebelah mata kiri yang buta. Ibnu Hajar berpendapat bahawa hadis Ibnu Umar yang tercantum dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menyifati Dajjal buta matanya yang sebelah kanan adalah lebih kuat daripada riwayat Muslim yang mengatakan bahawa buta matanya ada sebelah kiri. Dengar, Ibnu Hajar berpendapat bahawa hadis Umar yang bercantum antara Sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis daripada Ibnu Umar yang dapat daripada Bukhari dan Muslim. Dua hadis, satu Bukhari, satu Muslim. Mengatakan buta dia sebelah kanan. Yang itu lebih kuat berbanding riwayat yang hanya Muslim saja yang mengatakan buta dia sebelah kiri. Sebab bila disepakati oleh ulama yang Bukhari dan Muslim lebih kuat daripada yang lain. Ya? Jadi memang antara perawi-perawi yang paling kuat memang Bukhari dan kedua Muslim. Dia kan ada Sunan Sittah 6 perawi hadis yang diiktiraf hadis sahih. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Sorry, 6. Abu Daud, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Kalau dikira lupa pula satu lagi. Ni ada 6 ya. Dan yang paling utama adalah Bukhari dan Muslim. Apatah lagi kalau kedua-duanya ada Bukhari dan Muslim ataupun disebut muttafaqun alaih, maka itu jauh lebih berautoriti untuk diterima hadis itu. Jadi bila ada pertemuan dua hadis, yang satu hadis Bukhari dan Muslim mengatakan buta Dajjal sebelah
mata kanan. Hadis sahih. Satu lagi hadis sahih juga. Tapi daripada Muslim saja mengatakan buta sebelah kiri. Maka ulama mengatakan yang paling aula, yang paling afdal, yang paling utama adalah yang Bukhari dan Muslim. Maka mereka buat kenyataan bahawa yang paling tepat adalah Dajjal buta sebelah kanan, bukan buta sebelah kiri. Tu kadang-kadang tengok, kadang-kadang bila hadis sahih tak semestinya kita boleh terima begitu saja. Ya. Kalau tak ada pertemuan, betul, hadis sahih kita ambil. Tapi bila ada pertemuan hadis sahih dengan hadis sahih yang lain yang lebih kuat, berautoriti, maka kena ambil yang lebih berautoriti untuk dibuat ambilan hukum dan hujah. Itu dari kedudukan hadis Nabi. Qadi Al-Iyad berpendapat bahawa kedua belah mata Dajjal itu cacat. Ya. Sebab semuanya riwayat sahih. Yang satu tidak percaya, yang satu lagi buta. Ya, sebab disebutkan yang satu tu memang buta dan tidak bersinar, tidak tertonjol, tidak terkedalam. Yang itu memang buta. Yang sebelah lagi matanya macam agak cacat, ada ditumbuhi bulu-bulu dan daging-daging. Maknanya dahlah sebelah buta, yang sebelah pula tidak sempurna. Itu maksud begitulah. Kalau kata buta yang kanan, maka yang kiri yang tidak sempurna. Kalau kata buta kiri, yang kanan tidak sempurna. Tapi kita ambil yang muktamad, kanan itu yang buta, yang kiri itu walaupun tidak buta tapi dia tidak sempurna. Ya. Disebutkan mata sebelah kirinya ditumbuhi oleh daging pada sudutnya yang dapat menutupi sebahagian atau seluruh lensa mata itu. Ya. Jadi itu dikatakan Dajjal itu cacat matanya. Yang satu tidak dapat melihat dan yang satu lagi cacat sebab ditumbuhi dengan daging dan ada rambut bulu yang sedikit. Itu ya. Baik. Seterusnya ada masa lagi ya? Tinggal 1 minit. Rasanya saya kena berhentilah untuk setakat ini. Setelah kita akan sambung pada tajuk seterusnya pada muka surat 50. Adakah Dajjal itu masih hidup? Tajuknya begitu. Dan kita akan cerita tentang siapa itu Ibnu Sayyad yang kita baca tadi. Kisah yang dihidup sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita bincang pada malam ini memberi sedikit sebanyak manfaat dalam kita terus istiqamah menghidupkan syariat Islam. Jadi orang yang beriman, supaya kita tidak terjebak, terutama di akhir zaman ini, walaupun Dajjal masih belum muncul, tetapi fitnah Dajjal sangat dahsyat. Kalau kita tidak ada iman, maka kita akan terpengaruh, menjadi pengikut Dajjal, yang merosakkan. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan agama Islam kita ini, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya sekali lagi mohon maafan atas kelemahan dalam menyampaikan kuliah pada malam ini dan saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.